Jadi saya mempersilakan Datuk Seri untuk memberikan amanat kepada semua yang hadir pada hari ini. Persilakan Datuk Seri. Bersila. Dipersilakan. Dipersila. Oh, bukan bersila dah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saya Amin. Kita ada bersama-sama kita Menteri Pendidikan Tinggi, Saudara Khalid, timbalan dia, KSN, KPPA, Naib Chancellor. Ini orang besar-besar semua ramai ada ni. Jadi istimewa sikit hari ini. Terima kasih terutama kepada anak-anak yang dikasihi yang bersama pada petang ini. Saya mulakan dengan menukil satu kenyataan dari rencana The Economist 2017 yang mengatakan bahawa dalam dunia ilmu, dunia pendidikan juga menyentuh perkembangan ekonomi. Ada anjakan yang terlalu pantas dari kebergantungan kepada minyak dan gas kepada teknologi digital. Perubahannya itu terlalu pantas sehingga mencabar dunia pendidikan dan ilmu. Ini yang menyebabkan munculnya apa yang disebut zaman pasca normal, post normal times. Apa dia post normal times? Perubahan itu terlalu pantas dan the speed of reform itu tidak terjangka sebelumnya. Kedua, dia berlaku apa yang disebut simultaneity. Dia simultaneous. Dia bergerak di pelbagai lapangan. Nak hadapi masalah inflasi, masalah migration, masalah peperangan saudara, masalah cyber security, semuanya berlaku dalam masa yang sama, simultaneous. Dan di aspek ketiga tentang post normal times ialah spontaneity. Dia spontaneous, dia berlaku pada masa yang sama. Jadi dia memerlukan satu kecerdasan yang luar biasa dan disiplin ilmu dan pendekatan yang lama tidak mungkin tergapai. Saya guna istilah menggapai. Itu istilah penyair Taufik Ismail. Mengakar di bumi, menggapai di langit. Akar di bumi, gapai di langit. Dia ada hubungan dengan kita. Sebab dunia baru, digital, IT, security, cyber dan sebagainya ini menyebabkan kita harus dan dituntut kita itu terus menggapai apa yang dilihat di peringkat yang sangat tinggi. AI, ya. Tetapi diperingatkan agar kita itu berakar dengan tradisi budaya kita. Sebab itu bahasa, budaya dan tentunya kekuatan akidah dan akhlak dan nilai yang tidak ada dalam AI itu harus berakar. Jadi itu mukadimahnya. Apa dia? Kepantasan dia yang memerlukan kecerdasan, simultaneity, bergerak dalam kerangka yang menyeluruh, berlaku dalam masa yang sama, spontaneity, terlalu pesat, pantas dalam kadar segera, tetapi tidak harus melupakan kita kepada akar, akidah, akhlak dan syakhsiah kepribadian yang menentukan nilai insan berbeda dengan haiwan. Itu poin kedua. Bukan, itu rumusan pertama. Saya nak test saudara. Yang sudah angguk bersama? Saya sebut yang pertama, kemudian saya rumuskan. Saya kata poin kedua, terus sudah angguk. Tak betul. Masih poin pertama. Yang kedua saya nak sebut di sini, tentunya majlis hari ini kita ucap terima kasihlah kepada
rakan-rakan, walaupun saya dalam kerajaan, tapi yang mempeloporinya itu KSN, KPPA, pegawai yang memberi maklum kepada saya tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar tajaan DPA di luar negara dengan penilaian kadar ringgit yang membebankan mereka, jadi ditambah peruntukan buat mereka. Ya. Kita tak terima kasih pun. Terima kasih Datuk Seri. Saya mewakili semua. Ya. KPPA boleh cadang. Yang nak lulus tu Menteri Kewangan, ingat sikit. Tapi bila saya ke beberapa universiti, dia kata, yalah Pak Anwar, you bagi untuk yang luar negara, yang kami ni pelajar cemerlang juga, pelajar JPA juga. Itulah sebabnya mengapa kita tambah peruntukan RM100 sebulan sepanjang tahun 1200. Dah. Saya difahamkan ikut naib chancellor, yang tu sudah tak dengar pun. Yang lain tak perlu. Baik. Now, substantif sikit sebelum saya serah semula kepada Yamin. Di mana-mana saya tanya, dia kata, apa matlamat pendidikan ini? Ini mengingatkan saya satu dialog yang penting. Dia boleh tanya, kita nak mula dari mana? Masalah banyak tadi kan. Simultaneous, spontaneous, nak cepat. Kita nak mula dari mana? Dalam sejarah Mesir ada satu pandangan yang diluncurkan oleh Khalid Muhammad Khalid yang mengatakan, yang bertanya seolah-olah, ini kita nak merdeka, nak moden, nak teknologi, nak apa ini? Jadi dia tanya, min huna nabda, dari mana kita harus bermula? Dan tentunya Khalid Muhammad Khalid ini merupakan, walaupun dia ulama Azhar tapi agak mirip kepada Barat. Dia terlalu taksub kepada Mega Barat. Boleh saya jalan? Boleh. Silakan. Silakan Datuk Seri. Dan you tak payah jalan lah. Oh tak. Saya memberi. Jadi itu saya pada Khalid yang dengan Khalid ni baik Khalid ni. Khalid yang tanya, min huna nabda, from where do we begin? Dari mana harus kita bermula? Tetapi jawapan dia, kita harus berkiblat ke barat. Kerana itu cabaran baru, itu teknologi baru, itu erti pemodenan, itu perkembangan industri. Dan dia berpengaruh, termasuk di dunia Melayu ini. Ada seorang sarjana terkemuka yang pernah menjadi profesor di Universiti Melaya, tapi dia sarjana dan pemikir dan pengarang, Sultan Takdir Ali Shah Bana. Yang hafal, tak apa sebab tak catat. Saya profesor juga. Okey, Sultan Takdir Ali Shah Bana ni, kalau saya ingat, pernah mengarang Layar Terkembang, novelnya. Baik. Kata Sultan Takdir Ali Shah Bana, selain daripada aspek ini semua, yang menentukan sama ada Indonesia maju atau tidak, dia kata values as integrating force in society and culture. Baik. Tetapi bagi dia, nilai yang dibawa itu adalah nilai barat, sama macam Khalid Muhammad Khalid tadi. Where do we begin? From the west. Itu kiblat kita yang baru. Baik. Dan ini mempengaruhi ramai sarjana dan intelektual. Tapi dijawab kemudian oleh seorang pemikir Islam dan ulama yang terkenal, ya, yang menulis dengan tenang, yang hikmah dalam dakwah dia. Tak adalah macam sekarang ni, dengan tak setuju sikit kafir terus, tak setuju sikit mau masuk neraka, tak ikut parti dia semua sesat. Itu bukan kategori itu. Itu kategori lain. Faham kan? Betul, faham? Baik. Betul, dia faham. Yang jawab ini nama dia Muhammad Al-Ghazali. Dia jawab satu buku yang sangat bernilai. Lama ditulis tapi masih relevan. Min huna na'lam, our beginning in wisdom. Yang diterjemah oleh marhum Ismail Fauqi, masa Ismail Fauqi masih muda remaja. Dia kata, bermula dengan ilmu.
Bermula dengan mengetahui, bermula dengan pemikiran yang kritis. Tanya, cari jawapan. Janganlah terus ambil keputusan kiblat ke barat atau menjadi pak turut, walak saja. Tak fikir, tak tanya. Apa yang dikatakan mesti betul semua. Walaupun berbeza pendapat, tahun ini fatwa begini, tahun depan fatwa begini. Tapi terus walak. Dalam pendidikan, dalam dunia ilmu bukan begitu. Asas dia. Kalau yang sabit Quran atau hadis itu kita tak pertikai. Tetapi penafsirannya kita pertikai. Ya. Ayat itu juga. Tafsir ikut mesti pilihan raya ini, sokongnya ini, oleh itu ayat ini tafsir begini. Pilihan yang lain, pakatannya berubah. Maka tafsirnya berbeda. Ayat-ayat sama. Sebab itu, mesti ada, menurut Muhammad Al-Ghazali, tradisi akliyah, tradisi ilmu, tradisi berfikir, tradisi membaca, ya, yang disebut our beginning min huna na'lam, in knowledge and wisdom. Jadi yang saya nak syorkan kepada anak-anak ialah menjadikan tradisi ini sebagai tradisi generasi baru. Kerana kalau ini menjadi tradisi, maka kita boleh bedakan dengan pemikiran picisan, pikiran perkauman yang sempit, pikiran yang merendahkan nilai kemanusiaan, menghina orang kerana warna kulit, menghina orang kerana kaum. Berbeda dengan nilai kemanusiaan, apatah lagi yang diterapkan oleh Islam dalam konsep lita'arafu. Kekal dengan akidah, menghayati Islam sebagai din yang syamil dan wakamil, tetapi tidak sama sekali merendahkan darjat orang, menghina orang. Orang tertarik dengan kekuatan Islam itu justru kerana kekuatannya dengan akhlak, dengan penyelesaian yang universal, yang manusiawi, atau yang menekankan prinsip insan. Ini dia Madani bagi saya. Madani ini beda sikit dengan slogan-slogan biasa, ialah kerana teras dia itu keyakinan, terasnya nilai. Bincang soal kemampanan tidak relevan kalau tidak tekankan nilai. Ya pacu pertumbuhan, ya pelaburan asing datang, tetapi nilai kemanusiaan, keadilan itu mesti menjadi teras. Boleh untung berbilion ringgit, pekerjanya gaji RM1,000 sebulan. Itu bukan kemampanan. Begitu juga kita tekankan nilai ihsan, compassion. Apa arti belajar? Gedung-gedung hebat, gedung jauh lebih hebat dari mana-mana desa. Tetapi yang kita lahirkan itu manusia yang sombong, yang takabur, yang tidak prihatin. Di luar sana ada kelompok paling miskin, sama ada yang Melayu atau yang India atau Cina atau Iban atau Kadazan. Ada penindasan, ada diskriminasi, tidak memberi kesan kepada kita. Maknanya pendidikan tanpa ihsan. Dan ihsan dan rahmah itu tunggak dalam keyakinan agama. Lepas itu hadis yang mula dipopularkan apa? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kita kena tunjuk kasih sayang yang di bumi. Keluarga, Muslim, manusia, jiran, haiwan, pohon, tumbuhan, bumi. Tunjuk kasih sayang yang di bumi. Yarhamkum man fis sama. Nescaya yang di langit akan curahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri.